Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa menurut Kamus Dewan ialah sistem lambang bunyi suara yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam satu kelompok manusia untuk melahirkan perasaan atau fikiran. Bahasa digunakan sebagai alat perhubungan untuk berkomunikasi sesama manusia sama ada dalam bentuk lisan maupun tulisan. Bahasa Melayu ialah bahasa yang dituturkan sebagai alat komunikasi masyarakat atau asal bangsa yang menduduki Kepulauan Melayu. Satu bahasa yang difahami oleh semua lapisan masyarakat dapat diselaras dan diseragamkan dan menjadi asas pembangunan sesuatu masyarakat. Dengan termaktubnya Perkara 152 dalam Perlembagaan Malaysia menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai asas yang kukuh dalam pembinaan negara dan kebudayaan masyarakat di masa akan datang. Sesungguhnya, usaha pihak Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memartabatkan bahasa Melayu haruslah dipuji dan disahut oleh seluruh anggota masyarakat pelbagai bangsa di Malaysia. Percayalah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Saksikanlah Forum Remaja Peringkat Negeri Sabah tahun 2023, pusingan akhir. Percubaan Suara Forum Remaja Bahasa Jiwa Bangsa. Percubaan Suara Forum Remaja Budi Bahasa Budaya Kita. Percubaan Suara Forum Remaja Bahasa Melambangkan Bangsa. Percubaan Suara Forum Remaja Cinta Ilah Bahasa Kita. Forum Remaja dengan hikmah ilmu kita teroka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan senyuman manis kami pancarkan dalam pertandingan Forum Remaja Sekolah-Sekolah Menengah Peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2023. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama Jabatan Pelajaran Negeri Sabah. InsyaAllah, pada hari ini, saya Bunga Rina binti Ali Zaman akan menemani anda selaku pengurusi majlis dalam sesi forum pada kali ini. Hadirin dan hadirat sekalian, sudah lebih 66 tahun yang lalu, bahasa Melayu dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dalam perlembagaan negara kita mengikut Perkara 152. Selain persoalan mengenai konsep bahasa, kepentingan bahasa dalam pembangunan negara kita dan usaha-usaha bagi memartabatkan bahasa Melayu akan menjadi topik utama pada hari ini. Topik-topik ini akan mengupaskan satu tajuk utama yang cukup besar, yaitu bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, bahasa kebanggaan. Untuk tujuan itu, bersama-sama dengan saya, bagi membincangkan topik-topik tersebut, saya bawakan khas untuk anda 3 ahli panel daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bumbung. Hadirin dan hadirat sekalian, tak kenal maka tak cinta, maka kita berkenalan dahulu dengan ahli panel kita. Ahli panel kita yang pertama berada di sebelah kanan saya. Berkaliber orangnya, menjawab jawatan selaku Timbalan Ketua Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Bumbung. Saudari Siti Taslimah binti Haji Ma'ruf. Assalamualaikum saudari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudari pengurusi. Baiklah, ahli panel kita yang kedua berada di sebelah kiri saya. Nampak sopan orangnya, namun petah dalam berkata. Memegang jawatan selaku pengurusi kelab pembimbing rakan sebaya, Saudara Muhammad Fazil bin Jaafar. Apa kabar saudara? Sehat Alhamdulillah. Saudari pengurusi pula bagaimana? Alhamdulillah masih dikurniakan kesehatan yang baik. Baiklah, ahli panel kita yang berada di hujung sana, sejuk mata memandang. Tokoh nilam Sekolah Menengah Kebangsaan Bumbung. Saudari Faziatul Farhana binti Muhammad Farid. Selamat datang saudari. Terima kasih saudari pengurusi kembali. Baiklah, terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kerana sudi hadir bagi berkongsi idea dalam sesi forum kita pada kali ini. Baiklah, saudari Siti Taslimah, bagi mengorak langkah perbicaraan kita pada hari ini, bolehkah saudari memberikan pendapat saudari tentang konsep bahasa kebangsaan yang amat kita banggakan ini dan isu mutakhir ini berkaitan bahasa? Saya persilakan saudari. Terima kasih saudari pengurusi. Bismillahirrahmanirrahim. Rakan-rakan panel serta hadirin yang dihormati. Saya terus menjawab persoalan saudari pengurusi tentang konsep bahasa kebangsaan sebentar tadi. Sebenarnya, sejak awal kurun Masihi lagi, bahasa
bahasa Melayu telah memiliki martabat sebagai bahasa besar yang berwibawa. Hal ini dikatakan kerana bahasa Melayu telah diterima umum di Kepulauan Melayu sehingga diangkat menjadi lingua franca antara pelbagai bangsa, termasuk yang datang daripada rantau lain seperti India, China, Asia Barat dan Eropah. Buktinya, bahasa Melayu telah mencapai puncak kegemilangan sebagai bahasa tamadun Melayu pada zaman Kesultanan Melayu dari sekitar abad ke-13 sehingga abad ke-19. Buat pengetahuan saudari pengerusi juga, bahasa Melayu merupakan satu rumpun bahasa yang digunakan oleh lebih daripada 200 juta penduduk dunia. Bayangkan hadirin, bahasa Melayu telah berkembang pesat dan mendapat pengiktirafan yang meluas. Selaras dengan itu, seperti yang diperkatakan oleh saudari pengerusi sebentar tadi, di Malaysia, bahasa Melayu telah diangkat martabatnya dengan menjadi bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan di Malaysia. Merujuk kepada perkara 152, Perlembagaan Malaysia telah memperuntukkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita. Manakala mutakhir ini, bahasa Melayu tidak dapat dinafikan telah menghadapi pelbagai isu-isu bahasa dan berdepan dengan cabaran dalam era globalisasi. Hal ini dikatakan demikian kerana perkembangan teknologi dan ilmu yang pantas telah menghakis serba sedikit kemurnian bahasa dalam kalangan pengguna. Contoh isu-isu bahasa ialah budaya bahasa ringkas, budaya bahasa rojak dan gangguan bahasa dialek. Saya rasa cukup setakat ini dahulu sebagai pembuka. Kembali semula kepada saudari pengerusi. Baiklah, terima kasih saudari Siti Taslimah atas penjelasan sebentar tadi. Hadirin, rupanya bahasa Melayu ini telah digunakan oleh lebih daripada 200 juta penduduk di seluruh dunia. Pencapaian yang amat membanggakan sebenarnya. Walau bagaimanapun, saya masih tertanya-tanya dan saya juga yakin hadirin yang sedang menonton juga tertanya-tanya sejauh mana kepentingan bahasa kebangsaan dalam pembangunan negara kita. Baiklah, soalan ini akan saya tujukan kepada saudara Fazil. Dipersilakan saudara. Terima kasih saudari pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan panel serta hadirin sekalian. Menjawab kepada soalan saudari pengerusi tentang kepentingan bahasa kebangsaan dalam proses pembangunan negara. Saya teringat bekas Perdana Menteri Malaysia yang keempat, Tun Dr. Mahathir Mohamad, pernah berkata, maju bangsa Melayu, majulah bahasa Melayu. Saudari pengerusi, rakan-rakan panel serta hadirin sekalian, kenyataan tersebut jelas mentakrifkan maksud kepentingan bahasa kebangsaan dalam kemajuan sesebuah negara. Buktinya, bilangan bahasa di seluruh dunia dianggarkan sebanyak lebih kurang 6,200 bahasa. Bayangkan hadirin, untuk membangunkan sesebuah negara tidak praktik atau tidak logik, semua bahasa di sesebuah negara digunakan sebagai bahasa rasmi negara. Tidak cukup ini. Untuk pengetahuan saudari pengerusi, rakan-rakan panel serta hadirin sekalian, kebanyakan negara bekas jajahan kuasa barat menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa rasmi tunggal masing-masing. Namun, berbeza pula dengan Malaysia dan Indonesia tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa rasmi atau bahasa utama dalam sistem pentadbirannya, walaupun kita bekas negara jajahan barat. Namun, kedua-dua negara ini masih mampu untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara lain dalam pelbagai bidang. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perpaduan di Malaysia disebabkan faktor wujudnya penduduk yang berbilang bangsa dan agama di negara kita. Tidak cukup dengan itu hadirin, kita lihat negara-negara lain seperti Jepun, Korea Selatan, Taiwan dan negara Thailand menggunakan bahasa mereka sendiri sepenuhnya dalam kegiatan pembangunan negara. Tetapi negara-negara ini tetap membangun dan maju. Maka terbuktilah bahwasanya penggunaan bahasa kebangsaan amat penting untuk memastikan rakyat bersatu padu demi pembangunan negara. Kerana sampan sudah di air, pendayung sudah di tangan. Tinggal lagi usaha kita untuk memartabatkan bahasa jiwa bangsa. Saya kira cukup dahulu untuk pusingan pertama. Kembali semula kepada saudari pengerusi. Baiklah, terima kasih saudara Fazil atas penjelasan sebentar tadi. Hadirin, kita sudah tahu sejauh mana kepentingan bahasa kebangsaan dalam pembangunan negara kita. Lihat saja contoh sebentar tadi, negara Jepun dan juga Korea Selatan. Mereka maju dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Hadirin, tiada yang mustahil di dunia ini. Semua bermula daripada diri kita sendiri. Saudari Faziatul Farhana binti Muhammad Farid, bolehkah saudari memberikan pendapat saudari tentang apakah faktor dan punca tercemarnya keaslian bahasa kebangsaan kita pada hari ini? Maklumkan sajalah, masakan pokok goyang jika tiada angin. Saya persilakan. Terima kasih saudari pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Lu semalam di mana? I waiting for you so long, man.
I think you tak best lah sebab tak tunggu aku. Rakan-rakan panel serta hadirin yang dihormati. Contoh dialog kerancuan bahasa sebentar tadi sebenarnya menjawab soalan saudari pengerusi tentang punca tercemarnya keaslian bahasa kebangsaan kita. Hadirin, kita tidak dapat nafikan keaslian bahasa ibunda kita tercemar akibat kemasukan atau percampuran istilah yang digunakan pakai oleh masyarakat di negara kita, termasuk orang Melayu sendiri ketika bertutur sesama rakan. Hal ini dikatakan demikian kerana menurut sejarah, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, terdapat 84 bahasa yang digunakan oleh penduduk tempatan dan menjadikan bahasa rojak sebagai bahasa perantara untuk berurusan dalam pelbagai hal. Sehingga kini, isu bahasa rojak tidak pernah selesai, malah bertambah buruk sehingga menjejaskan bahasa Melayu. Melihat daripada sudut pandangan dimensi yang berbeza, masalah ini menjadi bertambah parah di zaman teknologi canggih dan gadget pada hari ini. Manakah tidak, menerusi khidmat pesanan ringkas, golongan remaja menjadikan bahasa rojak sebagai alat perhubungan dengan alasan bahasa itu ringkas dan mudah bagi mereka. Contohnya, kau dieja KW, yang dieja YG, dan banyak lagi lah saudari pengerusi. Bagi mereka apa yang penting ialah mereka dapat berhubung dan memahami antara satu dengan yang lain. Dalam pada itu, oleh sebab ramai antara pemilik telefon bimbit sekarang terdiri daripada pelajar sekolah, maka tidak hairanlah wujud kebimbangan pelbagai pihak terhadap pengaruh bahasa rojak dalam kalangan pelajar itu sendiri. Ini bukan saja merupakan satu masalah komunikasi, tetapi ini sudah boleh dianggap sebagai satu krisis identiti, ibarat sekerat ular, sekerat belut. Sebenarnya saudari pengerusi, tidak salah kita menggunakan bahasa asing dalam pertuturan seharian, tetapi biarlah bertempat dan biar tidak campur adukkan. Jika bercakap bahasa Inggeris, bercakaplah bahasa Inggeris sepenuhnya. Jika bertutur bahasa Melayu, bertuturlah bahasa Melayu sepenuhnya. Konklusinya, kita tidak mahu melahirkan generasi yang hanya tahu berbahasa rojak, tidak lancar bahasa Inggrisnya, tidak pula fasih bahasa Melayunya. Cukup setakat itu, kembali kepada saudari pengerusi. Baiklah, terima kasih saudari Faziatul Farhana atas penjelasan sebentar tadi. Hadirin, tugas dan tanggung jawab bagi memartabatkan bahasa kebangsaan masih menjadi persoalan di negara kita. Masyarakat kebiasaannya dengan mudah menuding jari kepada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka apabila timbul satu isu berkenaan bahasa kebangsaan ini. Seolah-olah tanggung jawab dan peranan dalam memartabatkan bahasa kebangsaan ini hanya terletak di bahu Dewan Bahasa dan Pustaka sahaja. Masyarakat seolah lupa apabila satu jari menuding ke arah Dewan Bahasa dan Pustaka, 4 jari lagi akan tertuding kepada diri kita sendiri. Baiklah, Saudara Fazil. Ya, saya saudari. Siapakah yang berperanan dan bertanggung jawab dalam memartabatkan bahasa kebangsaan kita pada hari ini? Baiklah, saya persilakan. Soalan yang cukup baik, terima kasih saudari pengerusi. Baiklah, bagi menjawab soalan ini, saya suka untuk melihat tanggung jawab warga pendidik dan kerajaan dalam memainkan peranan yang penting untuk memartabatkan bahasa Melayu serta meningkatkan mutu pendidikan bahasa Melayu. Yang pertama ialah pelaksanaan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam proses pemerolehan dan pengembangan ilmu selaras dengan perancangan yang dilakukan oleh Jawatankuasa Pelajaran Razak 1956 yang diperkukuhkan oleh Jawatankuasa Penyemak Pelajaran Rahman Talib 1960 dan dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961 dan Akta Pendidikan 1996. Manakala aspek yang kedua saudari pengerusi, pembudayaan bahasa yang baik, teratur, santun dan mewakili budaya yang tinggi melalui pelbagai kegiatan pengajaran dan pembelajaran, sukatan pelajaran, buku teks dan bacaan tambahan, serta melalui pelbagai kegiatan co-curricular. Misalnya, penganjuran pertandingan pidato, pertandingan forum remaja, dan pertandingan bahasa ala parlimen. Oleh hal yang demikian diharapkan landasan ragam bahasa tidak rasmi sama ada bahasa sembang internet, bahasa SMS atau yang lain tidak akan sampai menggugat bahasa yang menjadi teras budaya kita. Saya kira cukup setakat itu, kembali semula kepada saudari pengerusi. Baiklah, terima kasih saudara. Maafkan saya saudari pengerusi, boleh saya menambahkan sedikit idea daripada persoalan saudari pengerusi sebentar tadi? Sebaiknya begitu saudari. Kecil telapak tangan, niru saya tadakan. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengerusi. Hadirin, saya sangat bersetuju dengan pendapat saudara Fazil sebentar tadi. Walau bagaimanapun, pada pendapat saya, kita juga haruslah mengantarabangsakan bahasa Melayu melalui peranan kita sebagai duta kecil dalam negara. Contohnya, pertandingan pidato bahasa Melayu, Piala Perdana Menteri yang disertai pelbagai negara serta penganjuran program-program simposium bahasa Melayu peringkat antarabangsa.
Bak kata pepatah, kalau tidak dipecahkan duyung, manakan dapat sagunya. Golongan muda ini harus dididik dari usia rebungnya, kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Justru, golongan pelajar juga perlu bergerak segera bagi mengukuhkan lagi kedudukan bahasa Melayu dalam semua bidang ilmu. Cukup setakat itu, kembali kepada saudari pengerusi. Baiklah, terima kasih kepada kedua-dua panel atas perkongsian ilmu yang amat menarik sebentar tadi. Saudari Siti Taslima, kita sudah tahu peranan dan tanggung jawab dalam memartabatkan bahasa kebangsaan kita pada hari ini. Namun, setiap usaha pasti akan ada cabarannya. Baiklah, apakah cabaran dalam memartabatkan bahasa kebangsaan kita pada hari ini? Baiklah, saya persilakan. Terima kasih saudari pengurusi. Saya teringat ibu saya pernah berpesan, yang bulat tak datang bergolek, yang pipi tak datang melayang. Begitulah juga cabaran dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita. Banyak cabarannya. Antaranya yang pertama ialah masalah kerancuan bahasa itu sendiri. Saudari pengurusi, rakan-rakan panel serta hadirin yang dihormati. Menurut kajian Robert Yokaringan yang berjudul Kerancuan Bahasa Melayu Baku dalam kalangan pelajar Lundaye di SMK Penirang Omar, Sepitang, Sabah, didapati bahawa 87% responden gagal dalam pengamalan laras berbahasa Melayu yang betul dan baku, kesan daripada pengaruh media sosial dan faktor demografi penempatan mereka sendiri. Manakala cabaran yang kedua ialah sikap orang Melayu yang sering mengagung-agungkan bahasa lain seperti bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris juga turut menjadi salah satu cabaran untuk memartabatkan lagi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita. Sebenarnya tidak salah berbahasa Inggeris, tetapi biarlah betul pada tempatnya. Seperti guru bahasa Melayu saya berkata di sekolah, bahasa Melayu didahulukan, bahasa Inggeris diutamakan. Kembali kepada saudari pengurusi. Baiklah, terima kasih saudari Siti Taslima atas penjelasan sebentar tadi. Rumusnya mudah saja. Kita biasakan yang betul, kita betulkan yang biasa kita amalkan. Bukankah begitu, saudari? Ya, tepat sekali saudari pengurusi. Baiklah, hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita menamatkan sesi forum kita pada kali ini, saya suka untuk memberi peluang kepada ketiga-tiga ahli panel untuk memberikan kata-kata terakhir sebagai rumusan. Baiklah, saya persilakan saudari Siti Taslima. Terima kasih sekali lagi saudari pengurusi. Sebagai kesimpulannya, langkah-langkah yang konkret dan pragmatik perlulah diambil untuk memartabatkan lagi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita. Hakikat inilah yang perlu disadari dan diakui oleh seluruh rakyat di Malaysia, termasuk diri kita sendiri. Berbanggalah kita dengan bahasa kebangsaan kita. Sekian, terima kasih. Kembali semula kepada saudari pengurusi. Baiklah, terima kasih saudari Siti Taslima. Saya persilakan pula saudara Fazil. Terima kasih saudari pengurusi. Akhir kalam daripada saya, sebagai warga yang pelbagai bangsa, haruslah memanfaatkan masa yang ada untuk mempelajari dan menguasai bahasa Melayu dengan baik dan memartabatkan bahasa Melayu itu sendiri. Hal ini kerana ayah saya pernah berpesan, Fazil, masa itu ibarat emas, lantas sia-sialah jika dibazirkan begitu sahaja. Maka kita hendaklah memanfaatkan masa yang ada untuk mempelajari bahasa Melayu sekaligus memartabatkan bahasa Melayu sewajarnya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih saudara Fazil. Saya persilakan pula saudari Faziatul Farhana. Ringkas saja, wahai saudari pengerusi. Cintailah bahasa Melayu kita, cintailah seperti mana kita mencintai ibu bapa kita. Insya Allah kita akan menumpahkan seluruh jiwa dan raga kita kepadanya. Percayalah, bahasa melambangkan bangsa. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Faziatul Farhana atas rumusan yang amat menarik sebentar tadi. Hadirin, nampaknya masa amat menceburui kita pada hari ini. Kita sudah tiba di hujung diskusi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel serta hadirin yang sudi menonton pertandingan forum remaja pada kali ini. Hadirin, jelaslah bahawa semua pihak haruslah menggabungkan sinergi dalam meledakkan darjat bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, terlepas daripada status utamanya sebagai bahasa rasmi di negara kita. Ingat, pepatah Melayu ada mengatakan, yang kurik itu pundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Hadirin sekalian, marilah kita berpijak di bumi yang nyata dengan menjaga martabat bahasa Malaysia agar kekal menjaga martabat bahasa Melayu agar kekal ni malah tak lapuk de hujan, tak lekang de panas.
Berbanggalah kita dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu, bahasa kebanggaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.